Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Tuan Abdul Aziz bin Adnan, Ketua Perkhidmatan Kaunseling Tenaga Nasional Berhad dan para hadirin yang sudi melapangkan masa di pagi Sabtu ini bagi menyertai webinar pengurusan stres semasa COVID-19. Doa dibaca menurun rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi mendapatkan keberkatan bagi program perkongsian ilmu yang akan dimulakan sebentar lagi, saya menjemput rakan pasukan saya, Ahmad Syarif Iqbal bin Muhammad Musaleh, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Iqbal. Terima kasih kepada moderator. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu saja kami panjangkan kesyukuran ke atas rahmat dan berkat-Mu. Sempena dengan program pada hari ini, kami memohon taufik dan hidayah dan kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dadah kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama dan bangsa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dan limpah rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjadikan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi program ini. Ya Allah ya Zal Jalal wal Ikram, kami memohon kekuatan dan dari hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Iqbal di atas bacaan doa itu tadi. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Ketupat dianyam berdaun palas, pulut diisi, tidak berhenti. Budi hadirin tidak terbalas kerana sudi sertai kami. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada pagi yang indah ini secara maya bagi menjayakan program ilmu webinar pengurusan stres semasa COVID-19. Webinar ini adalah anjuran pasukan kami yang merupakan pelajar jarak jauh base UUM Kuala Lumpur bagi memenuhi tugasan modul pembangunan masyarakat. Terima kasih kepada para hadirin yang sudi menyertai kami dan kami amat berbesar hati sekiranya para hadirin dapat kongsikan link webinar ini kepada rakan-rakan agar perkongsian kali ini dapat dimanfaat sepenuhnya insya-Allah. Hadirin yang dihormati, pandemik COVID-19 memberi impak yang amat besar kepada kesihatan mental kepada setiap individu di seluruh dunia dan tidak terkecuali rakyat Malaysia. Sesetengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk pengurungan berikutan berada dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi dari rangkaian keluarga dan sahabat handai. Sekiranya kemurungan ini gagal dikenal pasti dan dirawat dengan baik, ianya boleh meningkatkan risiko tingkah laku bunuh diri. Sumber daripada Polis Diraja Malaysia mendapati terdapat peningkatan dalam kes bunuh diri yang dilaporkan pada tahun 2020 iaitu sebanyak 631 kes berbanding 609 pada tahun 2019. Sehingga Mac 2021, sejumlah 336 kes bunuh diri telah dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia.
Oleh itu, pentingnya seseorang individu untuk mengetahui cara-cara pengurusan atau menangani stres dengan baik agar ia tidak menjejaskan kehidupan diri dan keluarga. Sekiranya para hadirin ada sebarang persoalan, boleh diajukan di ruang chat dan saya akan tanyakan kepada panel semasa sesi soal jawab di penghujung program ini nanti. Tanpa saya melengahkan masa, saya menjemput Tuan Abdul Aziz bin Adnan, Ketua Perkhidmatan Kaunseling Tenaga Nasional Berhad untuk menyampaikan perkongsian beliau mengenai pengurusan stres semasa pandemik COVID-19. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar semua kalau dengar jelas suara saya, you just bagi apa ni ke thumb up ke ataupun apa-apa simbol, just nak tengok. Jelas Tuan. Alhamdulillah good. Okey, setakat ni saya tengok ada kita punya participant ada dalam 33 orang, alhamdulillah. Apa ni Wani boleh apa ni ke slideshow kalau boleh, kalau tidak kita guna yang dia tak nampak nanti. Slideshow kat bawah, you klik kat bawah tu untuk besarkan dia ni. Slideshow kat bawah, dekat bawah belah kanan bawah kanan kiri. Kat bawah tu. Okey, klik tu. Kita tak nampak Mungkin PC Wani besar kan? Okey. Nanti sekejap saya cuba. Saya cuba. Oh, tapi kat sini dah kata Wani present. Okey, tak apalah. Ataupun kalau cuba besarkan dia punya zoom yang bawah tu, ya besarkan sikit. At least boleh nampak. Klik kan ke atas sikit. Okey, lagi sikit. Okey. Yang dia punya tepi tu you kecilkan. Lagi bukan yang itu dah okey. Yang tepi belah kiri tu kan ada yang slide banyak slide tu. Okey, you kecilkan dia. Tolak ke tepi. Boleh tak? Keluarkan cursor yang keluar untuk yang dua tu, tolak ke tepi. Okey. Alright, yang ni kecilkan sikit so that dia boleh dia cukup untuk tak boleh PowerPoint ni. Tak, dia punya zoom tu you kecilkan sikit so that dia cukup dia yang lagi zoom tu kecilkan sikit lagi, zoom okey, lagi sikit so that it just boleh masuk dekat frame tu, lagi sikit lagi boleh. Kira alright, at least something lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah, daripada orang kata kalau tak ada kalau tak ada rotan akal pun berguna jugalah. Okey, ini perumpamaan orang lama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Pak Atika. Ya, saya betul. Okey, alhamdulillah. Dan saya dipahamkan anda semua adalah pelajar campus PJJ, UUM. You also ambil kursus apa? Business Administration, Tuan. Okey, sarjana muda lah kan? Betul. Right. Okay, insyaAllah. So ni tahun berapa you all ni semua ni? Tahun, nak masuk tahun ketiga, SEM 5 ke kali ni? Oh, you all berapa tahun ikut kan program? Dia 5 tahun. 5 tahun, lagi 2 tahun lagi lah. Lagi 6 SEM lagi kan? Okay, so most of you dekat mana ni semua? Berbagai tempat ke ataupun hanya di kawasan KL saja ni? Kebanyakannya di Kuala Lumpur, tak silap saya. Okay. Kalau dulu sebelum apa ni, sebelum PKP ni, you all, sebelum COVID ni, you all kelas kat mana? Actually kami hanya sempat masa first SEM 2 pertemuan fizikal di kampus. Oh, di UUM lah sendiri? Di branch UUM Kuala Lumpur di Kelana Jaya. Alright, PJJ. Okay, saya
saya sebenarnya produk PJJ jugalah, tapi bukan UM. Saya dulu belajar dekat USM, my first degree, saya buat PJJ. Dulu dia tak panggil PJJ, dulu dia panggil off campus. Oh, okay. Sebelum program yang lain. The only university ketiga itu yang ada program seperti ini adalah USM. So saya ambil kursus pada masa itu adalah sains politik. Jadi nyaris-nyaris nak ada ahli politik kan, tapi kan alhamdulillah tak jadi ahli politik lah, tidak banyak cabaran. Okey, alhamdulillah, terima kasih. This is one of your project. Saya ucapkan tahniah kepada anda semua, dan saya pasti anda semua bekerja sebenarnya kan? Ya, betul. Daripada berbagai agensi atau berbagai company atau sektor, whatever is it lah. Cuma sekarang ni semua orang sekarang ni kesan daripada COVID, kesan daripada pandemik ini menyebabkan semua orang terpaksa berada di rumah. Saya ingat dulu pada tahun the first one tahun 2020 ketika mula-mula the pandemic serang dunia, dan semua orang secara tak sengaja semua orang kena kerja berada di rumah. Syarikat-syarikat ataupun sektor pekerjaan tutup, dan semua orang nak tak nak terpaksa membenarkan pekerja mereka beroperasi melalui rumah. Dan ketika itu memang ini termasuk juga dekat tenaga nasional lah. Macam-macam perkara berlaku, khususnya dalam konteks berkaitan dengan kesihatan mental. So hari ini kita akan cerita sedikit tentang bagaimana kita nak uruskan stres ketika kita berada dalam suasana dan juga persekitaran pandemik. Yang mana kalau nak ikutkan, ini merupakan tahun yang ketiga lah kita berada dalam pandemik, dan kita melalui berbagai-bagai cabaran dan juga rintangan, dan semua orang tidak boleh lepas daripada perkara tersebut. Dan COVID-19 ini dia serang kita dengan berbagai variant kan, berbagai-bagai variant, dan sekarang ni yang paling latest ni katanya Omicron ke apalah, dan dia dan khususnya kita sekarang ni disarankan untuk mengambil vaksin untuk imun sistem kita, dan sekarang ni dah 3 dos, dan ada juga orang katakan akan ada lagi banyak dos. So maksudnya kita akan berdos-dos lah. Okay. Namun begitu ada juga di kalangan orang kita yang masih tidak mahu ambil vaksin. So itu hak masing-masing. Alright, okay tuan-tuan. Okay, Wani next boleh tak? Next slide. Okay, saya akan sentuh 8 perkara ni insya-Allah. Dan khususnya tentang respon emosi terhadap krisis COVID-19. Kemudian kita sentuh sedikit tentang stres sebab itu antara topik utama sebenarnya yang nak kita fokuskan, dan beberapa tahap stres yang ada yang biasa, dan kemudian punca kepada stres semasa PKP ni ataupun MCO ataupun sekarang ni pandemik. Okey. Kemudian simptom-simptom stres dan juga beberapa strategi untuk kita berhadapi dengan stres, dan seterusnya rumusan. Okey, dalam presentation saya ni sebenarnya ada video, tapi I'm sure dah tak benda ni tak boleh oleh kerana keadaan dia tak ada video lah. Okey, sebab saya biasa pakai webinar lah, Webex. Zoom ni kurang biasa lah. That's why tak biasa bila nak buat presentation macam ni. Tapi anyway tak apa, kita teruskan juga. Anda tak perlu catat apa-apalah sebab slide ni nanti saya minta Wani untuk sampaikan pada kawan-kawan semua tu lah. Okay, next Wani.
Next. Right, okay, ini slide yang saya nak tunjukkan. This video sebenarnya dia menceritakan tentang yang disarankan oleh WHO punya Director General. 5 perkara lah dia kata dari segi how to stay healthy dalam konteks. Ini ucapan dia masa dia bagi dalam persidangan WHO bila berhadapan dengan COVID ketiga itu masa tengah peak lah. So this is dia setiap minggu dia ada dia punya persidangan ataupun dia punya ucapan daripada WHO, dan this is one of dia punya ucapan tu lah. Dan dia sentuh tentang 5 cara lah, 5 cara bagaimana untuk terus kekal sihat dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID. So ni tak boleh nak tunjuk sini, dia dalam 3 minit tapi very menarik jugalah dia punya video tu. Okay, next one ni okay. Secara umum wabak pandemik ini melanda seluruh dunia, memang semua orang tak boleh nak nafikan, dan dia boleh berjangkit melalui ini semua orang dah tahulah. Okay, melalui batuk, bersin. That's why kita disarankan untuk pakai mask. Dan sekarang ni pakai mask ataupun penutup pelitup muka ni dah jadi normal baru. Kat mana-mana kita nampak semua orang pakai mask. Dan budak-budak kecil pun diajar untuk pakai mask. Jadi maknanya setiap kali kita keluar kita sentiasa terfikir, oh mask kena ada. Semua orang kita tengok dia dah jadi sebagai satu normal baru kepada kehidupan, gaya hidup kita. Begitu juga sentuhan. Sekarang ni kita dah tak bersalam secara ni. Kalau untuk rakyat Malaysia kebanyakan kita tunjuk dada jalan kot. Ada yang pakai gini pun. Itu yang pakai sentuh tangan pun sebenarnya tak digalakkan juga, because dia ada connection, dia ada sentuhan. Itu antara norma-norma baru kesan daripada pandemik. Okay. Dan juga dikatakan bahawa melewat dapat rawatan itu boleh menyebabkan maut. Itu ketika awal dulu kan. Ketika awal-awal dulu, sebab kita masa mula-mula kita kena pandemik ataupun kena didedahkan dengan COVID-19 ni pada tahun awal 2020 dulu, dan kita tak tahu virus ni virus apa. This is the first virus baru kan. Kita tak tahu bagaimana cara dia, dan semua orang panik, semua orang takut, kan? Dan ketika itu tak ada lagi vaksin, dan ketika itu memang kematian tu memang meningkat lah, kan? Beratus ribu satu hari, beribu-ribu orang meninggal. Tetapi apabila dah ada vaksin sekarang ni dan orang dah peringkat masuk tahun kedua, orang dah peringkat orang kata dah normal. Cerita pasal COVID ni orang dah tak kisah sangat. Kita punya kesediaan, alertness kita tak sama seperti the earlier one, awal-awal dulu kan. Awal-awal dulu kita takut, kita apa. Tapi sekarang ni kalau tengoklah dekat shopping mall ke mana pun ramai orang. Okay. Cuma kita katakan bahawa jaga SOP, tapi dalam keadaan ramai memang sukar untuk kita kontrol. Dan orang yang kena COVID ni, bagi mereka yang dah ada dos, dia punya risiko tak berapa tinggi sangat banding mereka yang tak dapat vaksin lagi ataupun yang memang tak nak ambil vaksin. Berbeza lah. Jadi maknanya keadaan-keadaan itu, suasana ketika itu dah berubah, dan ia memberi kesan kepada kita, cara hidup kita hari ini. Dan of course kalau kita sentuh tentang mental health ataupun kesihatan mental, memang dia orang kata apa, terkesan. Okey, dan tindak balas kita, tindak balas ataupun respon terhadap COVID ni adalah berbeza bagi setiap orang. Okey, sebab masing-masing ada cara dia, in terms of keunikan masing-masing itu berbeza. Dan stres, bimbang, takut maupun panik, adalah respon normal bagi setiap krisis. Jadi maknanya kalau sentuh tentang stres, khususnya dalam konteks kita berhadapan dengan COVID ini,
apa-apalah, bukan saja COVID sebenarnya, apa-apa krisis. Okey, apa-apa krisis kan yang berlaku yang kita manusia ataupun kita hadapi, perkara yang biasa kita akan hadapi adalah stres, bimbang ataupun anxiety, fear, takut, kemudian panik, semua orang panik ya. Dan dia terkait dengan kesihatan mental. Jadi maknanya benda itu memang biasa berlaku. Cuma isu dia bagaimana kita nak berhadapan dengan dia. Benda itu akan berlaku, tetapi how our response towards the situation, itu penting. Maknanya setiap orang dia mempunyai dia punya cara dia berhadapan dengan krisis berbeza-beza, kita tak nak samakan. Okay, alright, next. Okay, kalau anda ada soalan, just anda boleh chat kat situ. Nanti Tika akan maklum beritahu. Baik. Okay, alright. Okay, respon emosi. Okay, this is a respon emosi terhadap krisis COVID, iaitu stres, rasa tertekan ataupun rasa terharu, rasa sedih, kebimbangan, ketakutan, kerisauan. This is one of respon emosi. Maksudnya kita rasa anxiety. Kemudian kesedihan, sadness, sebab hilang minat pada aktiviti yang biasa, aktiviti yang menyeronokkan. Okey, mula kurang apabila khususnya dalam konteks krisis COVID-19. Kemudian timbul gejala-gejala fizikal, dia akan memberi kesan pada kita punya gejala fizikal seperti peningkatan kadar denyupan jantung kita, kemudian gangguan perut, kita rasa sebu, letih, sensasi yang tak selesa, maksudnya perkara-perkara yang kita rasa dari segi sensation kita kurang. Kemudian kita rasa frust, kecewa, anger, kemudian gelisah, keluh kesah, rasa tak berdaya, sukar menumpukan perhatian ataupun nak tidur pun tak berapa ni, gangguan pada tidur, rasa terasing, loneliness, isolation tu ada, bimbang mengenai nak pergi ke ruang-ruang publik. Itu pada awal dia, tapi sekarang saya tak nampak kesan orang takut kepada ruang awam, publik lah. Dulu mula-mula dulu kita nak pergi keluar pun kita takut. Sekarang ni saya tak nampak lah orang perasaan takut untuk pergi ruang-ruang awam, public area. Orang kat mall tu mesti ramai lagi, orang kenduri kahwin pun ramai lagi, apa-apa function pun ramai lah sekarang ni kan. Walaupun Omicron tu ada. Okay, itu lagi ni lah, tapi still orang dah tak mungkin perasaan dah rasa macam dah lali kan, dah tak kisah, sebab kita dah tahu virus tu, apa jenis virus tu. Okay, dan ada kemungkinan saya baca satu artikel, saya tak ingat artikel tu bukan ditulis siapa, tapi that artikel mengatakan bahawa COVID ini akan jadi salah satu jenis sesama. Okay, dia macam flu lah. Macam flu kita biasa, kita ada bird flu, apa flu, dan COVID akan jadi one of the flu punya jenis. So maksudnya dia dah lama-lama dia akan jadi satu kebiasaan, dan kita dah tak takut sangat COVID sebab kita dah ada vaksin dan ada dia punya cara-cara untuk ni. Sebab benda tu dah masuk tahun ketiga, orang dah kenal. Bandingkan awal-awal dulu orang takut kan. Okey, kemudian hadapi untuk relax. Okey, cara untuk hadapi relax pun orang dah mula kurang pada masa itu. Sekarang ni kita dah banyak didedahkan banyak on mental health dan sebagainya. Okey, next.
Okey, kita masuk pada stres. Okey, apa yang dimasukkan stres ni? Okey, anda boleh baca sebenarnya daripada Google ke, daripada buku ke, books on stress, journal ke mana, apa ni, dia cerita tentang stres dari segi akademik ataupun sebagainya, tapi saya nak cerita dalam konteks yang paling mudah sekali lah. Stres adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental. So 3 unsur ni, emosi kita, mental kita dan juga kita punya fizikal terhadap sebarang ancaman ataupun cabaran yang mengganggu perjalanan normal sistem badan kita. Okey. Stres masa krisis, kita kena ingat masa krisis especially dalam konteks pandemik ini adalah normal. Okey. Yang penting adalah bagaimana kita menguruskannya. So, kita tak boleh nak elakkan daripada stres. Dan secara umum stres kita boleh bagikan daripada dua lah. Satu yang positif, biasanya dikenali sebagai eustress, dan satu dalam konteks stres negatif ataupun distress ataupun chronic stress. Okay. Yang kita kena faham tentang stres. Stres ni untuk kita, untuk kehidupan memang kita perlukan stres. Semua orang perlukan stres. Kalau tak ada stres, kita akan rasa hidup kita tak ada, orang kata apa, boring lah. Sebab tak ada stres. Stres ni dia ibaratkan macam, kalau boleh saya bagi contoh, seumpama kita memegang cawan, satu cawan satu gelas lah. Gelas yang diisi dengan air. Okey, kita pegang, orang Jawa ni dipanggil pegang kan. Pegang gelas lama-lama, satu gelas air, you pegang lama-lama. Okay, let's say this is the glass. Mana? Okay. This container ada air, nampak kan? Okay. Tuang air, satu gelas, kita biarkan pegang gelas ini untuk berapa minit kita boleh tahan, kita pegang. Berapa minit, 2 minit kita boleh tahan, tapi lama kelamaan kalau kita pegang lama-lama dia akan jadi, tangan kita akan jadi lenguh. Tangan kita jadi lenguh dan akhirnya kita tak tahan. Itulah dia perumpamaan sebagai stres. Maksudnya stres tu pada awalnya ringan untuk kita, normal untuk kita, tetapi kalau dia berpanjangan, dia berterusan, dia akan jadi beban kepada kita. Okay, so that is paling mudah analogy of the stress lah, iaitu gelas yang berisi dengan air yang kita pegang, lama-lama kalau kita pegang lama-lama dia menjadi beban kepada tangan kita dan tangan kita lenguh dan akhirnya dia memudaratkan kita kalau kita pegang lama. Itulah stres. Maksudnya stres normal, tetapi kalau kita biarkan dia berlama-lama, tak tahu bagaimana cara nak kendalikan dia, itu akan memberi kesan yang negatif pada kita. Asalnya positif tapi dia akan jadi negatif. Okay, next. Okay. Biasanya bila kita sentuh tentang stres, biasanya kita akan juga kena sentuh tentang anxiety dan depression. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya tiga benda ni, stres, anxiety, depression, dia ada kaitan. Anxiety ni dalam bahasa Melayu dia panggil kebimbangan, kerisauan yang melampau. Depression is kemurungan. Kita pernah dengar orang murung, lepas tu dia menyebabkan seseorang itu boleh bunuh diri. Contoh tadi Atika ada menyatakan bahawa tahun lepas punya statistik, tahun 2020 statistik by PDRM kan? PDRM mengatakan bahawa peratusan orang bunuh diri pada masa itu adalah tinggi ya. Kan? Kalau di dunia tu kalau statistik of dunia, maknanya setiap berapa second ada orang bunuh diri. Statistik di dunia lah. So that is kesan daripada tu. Maksudnya apa tuan-tuan?
Stres ni dia mula pada stres lah. Stres ni kalau kita daripada dia ringan ataupun elok untuk kita, tetapi jika kita tidak tahu mengendalikan dia, menguruskan dia, dia akan jadi beban. Ada prolong stres yang berpanjangan yang kita tak tahu untuk kendalikan dia, dia akan menyebabkan membawa kepada tahap seterusnya, bawa kepada kebimbangan ataupun anxiety disorder. Okay, anxiety maksudnya kebimbangan yang melampau. Dia akan bawa kepada next level is anxiety disorder. Okay, kalau perkataan disorder biasa kalau disebut disorder dekat belakang tu anxiety disorder, depression disorder, bipolar disorder, dia sebenarnya dia refer kepada mental illness, mental health punya isu. Stres okey normal, tapi lama-lama dia akan bawa kepada isu-isu kesihatan mental. Anxiety ni apa tuan-tuan? Anxiety ni adalah kebimbangan, kerisauan yang melampau. Okey, setiap kita mempunyai perasaan anxiety, perasaan risau normal. Okey, kita bimbang, kalau kita lepaskan anak kita jalan seorang-seorang, kita rasa risau, mungkin dia akan dicolek dan sebagainya, that is normal. Tetapi yang tak normalnya apabila dia melampaui, kerisauan yang melampau-lampau, yang kita benda yang tak berlaku kita kata mungkin akan berlaku. Itu yang boleh menyebabkan jadi lagi teruk. Dan kalau anxiety disorder itu berterusan, kita tak dapatkan bantuan, maka dia akan develop seterusnya kepada kemurungan. Kemurungan ni maksudnya seseorang itu rasa letih sangat, teramat sangat, rasa macam tak tahu apa nak buat, rasa lost, suka dia akan menyendiri, dia akan withdraw banyak benda. Dan kalau kemurungan ini tidak dibantu, maka dia akan boleh membawa kepada elemen-elemen lagi teruk lah. Seperti suicidal ideation, dia akan timbul perasaan untuk katakan bahawa tak gunalah aku nak hidup, kenapa aku jadi macam ni, dan itu membawa kepada perasaan untuk dia bunuh diri. Okay, dan banyak lagi lah faktor-faktor lain. So maksudnya apa pertanyaan ini, saya nak ceritakan bahawa stres ni kalau kita tidak kendalikan dia secara awal, secara berhikmah ataupun cara mengendalikannya, dia akan berterusan dan itu akan membawa kepada anxiety dan terus membawa kepada depression. So 3 perkara ni. Sebab ada satu tools ataupun alat untuk mengukur tahap simptom-simptom stress, anxiety dan depression, dia panggil DASS, DASS 21 assessment. Okay, biasanya Kementerian Kesihatan guna. Bila seseorang itu jumpa mengatakan bahawa dia rasa risau, dia akan bagi ujian DASS 21 ini untuk dia buat. Dia ada 21 soalan, ya ataupun tidak, dan daripada situ dia boleh kenal pasti. Bukan confirm, dia bukan confirm benda tu, tapi sebagai simptom ataupun tanda-tanda dia ada kecenderungan untuk ada anxiety yang teruk ke, kecenderungan ada depression yang teruk dan sebagainya, dan dia akan dirujuk kepada psikiatris untuk dapatkan rawatan-rawatan, termasuklah ubat-ubatan dan juga kaunseling. Okay, so maksudnya dia sangat memberi kesan. Alright, okay, next. Okay, saya nak minta anda semua untuk buat assessment ni, bukan assessment lah, ini very simple-nya. Apa yang anda perlu, just kertas kosong dan juga pen. Ada 10 soalan. Anda baca soalan ni, kemudian anda just jawab ya ataupun tidak. Jawapan dia ya ataupun tidak, statement dia, dan just tandakan ya ataupun tidak. Okey, dan lepas ni kita tengok apa anda punya apa benda sebenarnya yang kita buat ni. Okey, next. Okey, what ni? Okey, yang ni first page ni ada 5 soalan.
Satu, adakah anda hadapi masalah untuk tidur ataupun alami tidur yang tak lena? Anda hanya jawab ya ataupun tidak. Satu. Ini tentang diri anda dalam masa seminggu ni lah hingga sekarang. Adakah, nombor dua, adakah anda sentiasa rasa bimbang akan masa depan anda? Tiga, adakah anda rasa tertekan untuk menyudahkan satu tugasan? Empat, adakah anda menggunakan dada ataupun arak ataupun rokok yang berlebihan untuk relax, untuk mengurangkan stres anda? Okey. Lima, adakah anda kerap rasa kurang mempunyai tenaga daripada yang anda perlukan untuk menghabiskan rutin anda dalam sehari? Okey, kita tunggu dulu bagi masa untuk anda jawab. Right. Ya ataupun tidak anda jawab. Setiap soalan tu ya ataupun tidak, ya ataupun tidak. Okey, next. Ni, soalan nombor 6. Okey, 6. Adakah anda alami ketidakselesaan perut atau sakit kepala menjadi sebahagian daripada masalah anda? 7. Adakah anda rasa terlalu penting untuk disukai ataupun diterima? Ya ataupun tidak. Anda just tanda ya ataupun tidak. 8. Adakah anda mendapati suka mencari masa untuk bergembira ataupun menceriakan diri anda? 9. Adakah anda biasa rasa tertekan untuk membuat kerja-kerja yang lebih banyak daripada masa yang anda ada? Dan yang ke-10, adakah sukar untuk anda mencari kepuasan dalam kehidupan rutin anda? Alright. Dah Okay, now apa yang perlu anda buat? Anda kira berapa banyak ya anda. Ada 10 soalan, berapa banyak ya dan berapa banyak tidak. Okay dah? Nak pakai kalkulator ke? Alright, okay dah. Okay. Okay, ini secara umum This is very simple indicator lah. Okay, bagi mereka yang mempunyai year dia, year 6 year ke atas, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Sekiranya anda punya jawapan tadi, anda tanda year anda 6, dia total dia 6, 7, 8, 9, 10, 6 ke atas lah. 5 tu border lah. Maknanya anda sekarang ni berada dalam keadaan stres. Ada ramai ke? 3 ya, 7 tidak. Okay, good. Okay lah tu. Alright. So sekarang, isu dia sekarang, so what kalau kita stres? Oh, border, Atika. Alright. Ini bukan mengatakan confirm lah. Ini just a simple questionnaire untuk kita, Rasha. Untuk kita kenal pasti kita berada di tahap mana. Okay. So kita tahu, okay, aku tengah stres ni sebab assignment tak siap lagi. Aku tengah stres ni exam tak siap lagi, kan. So apa yang kita nak buat? Sebab kita tahu bahawa stres itu normal. Tak perlu risau. Alright. Okay, next, Atika. Okay, Wani. Okay. So kita tengok pada punca-punca stres lah. Dalam konteks kita berada dalam pandemik, okay. Masa tu MCO ataupun PKP, kita ada PKP 1, PKP 2, PKP 3 dan tahap-tahap seterusnya. Okay, kita kena check kenapa kita stres. So satu, tempoh kuarantin dulu, 1 ketiga dulu kita berada dalam keadaan kuarantin yang berterusan. Pada tahun 2020 dulu berterusan. Kita tak tahu bila nak habis ni, bila nak habis kuarantin. Kita dah rasa lemas, dah rasa resah. Itu boleh menyebabkan kita adalah antara punca kita berasa stres masa pandemik. Kemudian kita punya anxiety, kebimbangan kita untuk dijangkiti, kita takut pergi keluar dan sebagainya. Kemudian boring sebab duduk kat rumah lama sangat. Okay. Suami ada kat rumah, isteri ada kat rumah, anak ada kat rumah, kan.
Kalau mereka yang mempunyai rumah tak besar, especially kalau mereka yang duduk apartment ataupun flat, 2 bilik, anak ramai, itu ketiga itu memang timbul isu-isu yang teruk lah. Kemudian financial, keuangan, ketiga MCO tak boleh pergi kerja. Banyak kilang tutup, bisnes banyak tutup, tak boleh nak berniaga. Itu menyebabkan isu keuangan timbul. Bagi mereka yang bekerja dengan government, okey lah kot, dengan company-company yang besar, agensi tertentu yang mana walaupun operasi tak berjalan tapi gaji mereka tetap ada, tetap berapa isu sangat. Tapi bagi mereka yang buat bisnes sendiri, bekerja sendiri, tak boleh nak buka ketika itu, memang timbul isu keuangan sangat tinggi. Okey, kemudian isu kekurangan maklumat, fake news banyak kan. Pada awal-awal dulu kita terima banyak WhatsApp, banyak artikel, banyak dalam Facebook, semua cerita tentang COVID-19 ketika itu. Yang tak betul pun kita dapat. Ada cerita dulu dalam Facebook tu, dalam WhatsApp kan, ramai orang tunjukkan cerita orang mati, tiba-tiba mati dengan secara mengejut dan sebagainya yang dikaitkan dengan COVID. Tak betul pun tidak kan. So benda-benda ini menimbulkan rasa keresahan yang sangat-sangat, kebimbangan, dan it's very stressful pada kita. Itu yang menyebabkan tahap stres kita berterusan dan dia akan jadi stres yang berpanjangan dan seterusnya. Kemudian awal-awal dulu bekalan asas sangat kurang. Orang pergi, saya ingat lagi masa mula-mula di-announcekan bahawa esok akan dikuatkuasakan MCO. Jadi pada masa itu, saya ingat saya ketika itu saya ada beli barang dapur. Saya tak orang kata apa, tak dengar berita tentang besok akan diadakan, maknanya full shutdown. Saya tengok ramai orang berebut beli barang. Panik tu orang jadi panik. Saya heran juga, kenapa gila. Orang semua rebut. So keadaan itu menyebabkan kita yang tak panik pun jadi panik lah. Apa hal kan? So kita pun terikut juga beli barang yang banyak-banyak. Pergi cari minyak tak ada, sardin tak ada, seolah-olah macam nak perang ke apa kan. So semua orang berebut. Yang itu yang menyebabkan dia akan jadi serangan panik, menyebabkan panik, orang beli yang bukan-bukan dan sebagainya. Kemudian timbul stigma ni ketika awal dulu orang tak tahu apa itu COVID siapa yang kena penyakit COVID, siapa yang kena serangan COVID ataupun kena COVID ni, dia akan dipulaukan lah. Dalam kalau dekat satu kampung tu ataupun satu taman perumahan tu, si A tu kena COVID, semua orang lari daripada dia. Tengok tu si A tu, dia lah antara punca menyebabkan COVID pada taman kita. So stigma tu, sebab pada masa itu tidak ketahui. Tapi sekarang ni dah stigma tu dah kurang, orang dah biasa kan. Siap beritahu, okey aku positif COVID lah kan, aku kena karantin kat rumah. Sekarang ni kan, tak macam dulu semua orang sorok-sorok. Sekarang ni kita rasa bangga kan, wow aku kena, dah lama tak kena COVID, dah kena COVID lah kan. Jadi maknanya dah normalize. Sebab orang dah tahu bagaimana nak handle benda-benda macam tu. Okey, dan banyak lagi sebenarnya punca-punca pada stres ketiga, khususnya dalam konteks pandemik ni. Okay, next. Alright, okay. This is a symptom tuan-tuan. Symptom. Okay, kita stres ni, okay, satu saya nak beritahu lah. Kita sebagai manusia ni merupakan satu ciptaan Tuhan yang sangat unik. Dan kita mempunyai maknanya anggota badan kita sebenarnya boleh detect awal simptom-simptom yang ataupun gejala yang akan berlaku pada diri kita. Contoh demam kalau kita nak demam, apa simptom badan kita akan bagi signal bahawa kita ada tanda-tanda akan demam.
Okey. Kita punya hidung berair, tekak kita rasa macam tak rasa kering, lidah kita rasa bila rasa makanan pun rasa macam tak selesa dan badan kita rasa lemah dan sebagainya. Kita tahu aku nak demam ni. So kita jumpa doktor, kita beritahu, doktor tanya kita kenapa, sakit apa kan? Doktor tanya kita tu maksudnya dia nak tahu simptom apa. So kita kata kita rasa doktor saya rasa macam nak demam. So doktor akan check lah, betul demam lah. Sebab psikologikal bila kita kata nak demam memang confirm kita akan demam lah. Tapi kalau kita kata tak nak demam, tak demam lah. Okey lah, itu maknanya dari segi mental kita. Okey, this is tanda-tandanya lah. Kalau simptom tanda-tanda stres, fizikal, secara badan kita, apa yang kita akan rasa kita rasa letih, kepala kita sakit, tengkuk kita rasa sakit, tegang. Kemudian otot-otot kita tegang, dada kita sakit, perut kita rasa sebu dan sebagainya. Kerap demam, berpeluh, keluar peluh. Kemudian sembelit. Bagi orang perempuan mungkin dia punya head tak konsisten. So itu antara tanda-tanda lah. Kemudian in terms of mental, apa pula dia punya simptom tu, kita loss of kadang-kadang ingatan kita, daya tumpuan kita kurang, kita rasa keliru, loss of sense of humor, kadang-kadang kita cakap kadang-kadang blank dan sebagainya. Kemudian emosi kita simptom dia rasa gemuruh, rasa marah, kecewa dan sebagainya. Dan tingkah laku kita sebagaimana yang di situlah. Okey, kadang-kadang rasa nak menjerit, rasa hopeless, tabiat gemuruh dan sebagainya. This is some of the symptom, antara simptom yang boleh kita kenal pasti. Kalau kita ada simptom-simptom ini, kita boleh katakan bahawa aku dalam keadaan stres. Okey, so badan kita boleh kenal pasti ni. Maknanya kita sendiri yang tahu. Okey, kita sendiri yang tahu sebab badan kita memberi signal pada kita apa yang akan berlaku pada diri kita. Okey, alright. So next. Alright, dan kita masuk pada bagaimana kita nak hadapi stres. Okay, alright, next. Okay, secara umum kita boleh bagikan beberapa teknik lah. Dalam konteks kita hari ini kita ada 1, 2, 3 teknik. Satu body teknik, yang kedua mind teknik, yang ketiga spiritual teknik. Body teknik ni ada berkaitan dengan badan kita. So maksudnya bila kita stres, sebagaimana yang kita kata tadi, fizikal kita, fisiologi kita akan rasa tegang dan sebagainya. So antara benda yang boleh kita praktis adalah progressive relaxation. Yang nanti saya akan ajar, dalam ni ada slide ni ada cerita sikit tentang bagaimana cara untuk kita loosekan otot-otot kita supaya dia tidak tegang dan sebagainya melalui proses teknik progressive relaxation teknik. Kemudian breathing teknik, pernafasan. Ini penting. Breathing teknik memang sangat kritikal untuk semua orang tahu bagaimana cara untuk bernafas ataupun deep breathing teknik. Dia ada banyak tapi nanti kita akan belajar sedikit. Kemudian exercise, kemudian yoga, tai chi, qigong dan sebagainya lah. Kemudian urutan ataupun urut badan dan sebagainya. Okey, kemudian mind teknik ni termasuklah meditation, hypnosis, guidance, imaginary, hypnosis, muzik, dengar muzik dan sebagainya. Kemudian spiritual teknik masuklah ucapan kesyukuran pada diri sendiri, rasa bersyukur, sentiasa bersyukur atas apa yang ada pada diri kita, apa yang kita terima. This is more on the spiritual, prayers, solat, zikir, baca Quran, dengar alunan-alunan zikir dan sebagainya. Kemudian memaafkan orang, salah satu cara lah. Dan satu lagi on spiritual teknik ialah banyakkan bersedekah. Banyak sedekah sebenarnya very powerful lah.
kalau kita menghadapi apa-apa masalah ke apa, lagi banyak kita sedekahkan orang, ikhlas dan sebagainya, dan itu akan sebenarnya memberi kesan kepada spiritual kita. Okay, alright, next. Okay, saya nak ajar tentang breathing technique. Ini tuan-tuan, kenapa penting? Regardless you hadapi apa-apa pun, tengah panik ke, tengah stres ke, ataupun sedang marah ke apa-apa pun yang anda tengah lakukan, berhenti sekejap. Pause sekejap, duduk ataupun anda berdiri, tapi biasanya saya minta dia akan duduklah. Buat deep breathing technique, pernafasan dalam. Okey, maksudnya apa tuan-tuan? Kita tarik nafas ataupun inhale melalui orang kata apa? Tarik nafas melalui hidung. Okey, biasa kan orang kata tarik nafas melalui hidung. Lepas tu tarik dalam, tahan. Sepatutnya kita punya abdomen tu kita biarkan, perut kita biarkan kembung bila tarik nafas. Tahan sekejap, lepas tu hembus. Hembus melalui mulut. Okey. Kenapa kita bila tarik nafas, biasanya apa yang berlaku pada kita bila kata tarik nafas, apa yang berlaku, dada kita kembang. Perasan kalau you perasan kata biasa kita buat tarik nafas, dada kita kembang. Maksudnya bila dada kita kembang, kita gunakan pernafasan dia panggil chest breathing. Pernafasan dada ataupun dada kita kembang, dia panggil chest breathing ini, dia tidak menyebabkan kita ambil nafas, ambil oksigen yang banyak. Yang itu, sebab itu kalau perasan bila kita tengah panik ataupun berlari laju kan, dada kita, nafas kita akan rasa pendek ya, dada kita. Sebab itu pernafasan dada lah. Tapi kalau kita tarik nafas dalam, kita kembungkan perut. Itu dipanggil natural breathing. Pernafasan secara fitrah. Iaitu kita ambil nafas yang banyak, ambil oksigen yang banyak masuk dalam kepala kita, otak kita, dan dia akan menyebabkan kita banyak oksigen masuk dalam kita, dalam brain kita. Okay, yang itu kita akan rasa, kalau kita praktis benda tu, kita akan dapat tenang. Okay, so maksudnya bila apa-apa berlaku, pause sekejap, berhenti sekejap, tarik nafas. Anda boleh kejam, tutup mata ke, tarik nafas, tahan dan tembus. Okay, tarik nafas. Dia ikutlah kiraan. Ada yang guna 6, 4, 6. Maksudnya 6 tarik nafas, 4 tahan, 4 saat tahan, dan 6 saat keluarkan balik. Okay, so itu step pertama. Kemudian step kedua, apa yang anda boleh buat masa anda tarik nafas tu, anda bayangkan. Okay, imajinasikan. Anda tarik energi ataupun tenaga aura yang baik masuk dalam diri anda. Kemudian aura ini, energi yang baik ini akan masuk diri kita, dan dia akan masuk, kita bayangkan dia melalui, kita observe, itu dipanggil mindfulness breathing. Pernafasan ketara sedar. Kita nafas secara sedar. Ada juga orang gunakan pernafasan hening. Kalau pernafasan hening, maksudnya dia tarik nafas, dia bayangkan perkara-perkara yang aura yang positif masuk dalam badan kita merasai dia masuk dalam hidung kita, melalui urat-urat kita, kemudian masuk dalam anggota badan kita. Kemudian dia pergi kepada tempat-tempat yang sakit. Seolah-olah macam kita bayangkan dia pergi ke tempat yang kita rasa tak selesa. Kemudian dia akan, kita hembuskan dia, bayangkan bahawa yang kita hembus keluar daripada mulut kita adalah toksin dalam badan kita keluar. Okay, so kita bayangkan kita berasa relax, tenang dan sebagainya. Buat benda ni berulang kali. Okay, bila kita stres, buat breathing technique. Dia bagusnya setiap kali lepas kita solat, buat breathing technique, relax dan sebagainya. Okay,
So dekat situ dia cerita tentang kelebihan-kelebihan pernafasan tu lah. Okay, this one anda boleh baca. Alright, next. Seterusnya 4, okay, strategi 4A's. 4A ni, okay tuan-tuan, dia adalah A, okay, dia panggil apa? 4A strategi. A iaitu avoid the A pertama, avoid the stressor. A kedua, alter the stressor. Kemudian A yang ketiga, adopt the stressor. Dan A yang keempat, accept the stressor. Okay, maksudnya avoid ni, okay. A pertama, avoid dengan alter ni dia fokus kepada suasana, situation. Okay, maksudnya kalau perkara itu boleh kita avoid tu, elakkan, kita elakkan. Kalau kita tahu tempat itu menyebabkan sesuatu tempat menyebabkan dia trigger kita stres, kalau kita boleh elakkan pergi tempat tu, kita elakkan. Itu salah satu cara lah. Kalau kita tahu suasana persekitaran itu boleh menjadikan punca kepada stres kita, kalau kita boleh elakkan. Okay, kalau seseorang itu merupakan trigger kepada kita jadi stres, kalau kita boleh elakkan jumpa dia, kita elakkan. Itu langkah yang pertama yang boleh kita buat. Okey, langkah yang kedua, kalau tak boleh nak elakkan, okey, kita kadang kita tak tahu, tak boleh nak elak. Kita cuba A yang kedua, alterkan dia. Alterkan dia maksudnya kita ubah dia, adjust balik semula. Boleh tak? In terms of kita punya kita apa, dari si perception kita ubahkan dia. Okey, susun balik semula projek tu dan sebagainya. Okey. Kalau tak boleh juga, then kita kena ubah cara kita tindak balas kita terhadap stres tu. Ya, iaitu masuk kepada A yang ketiga, adopt. Adopt tu maksudnya kita sesuaikan. Boleh tak kita adjust, kita terima keadaan ataupun kita sesuaikan keadaan kita ataupun tindak balas kita terhadap trigger tersebut. Okay. Kalau tak boleh, last sekali accept. Accept ni maksud kita kena terima lah. Cuma benda 3 langkah tak boleh kita buat. 3A tak boleh juga. Akhirnya kita kena terima lah, redha je lah, apa nak buat. Mengadu kat Allah, ya Allah nasib aku. So 4A's ni sangat powerful lah kalau kita boleh amalkan. Maknanya kita tahu kalau berlaku sesuatu stres tu, apa yang boleh kita buat? Boleh tak kita elakkan? Tak boleh elak. Next, boleh tak kita alterkan dia? Ubahkan dia. Kalau tak boleh, boleh tak kita adjust balik semula kita punya keadaan? Kalau tak boleh, kita kena terima. Okay? Alright, ini salah satu 4 teknik biasa kita panggil 4A's teknik. Okay? Alright, next. Okay, yang ni dia panggil progressive muscle relaxation. Okay, dia ada 10 anggota badan yang nak kita ni. Dia mesti mulakan sebelum kita buat sesuatu this exercise, kita kena buat breathing technique dulu. Sebab tu saya cakap breathing technique ni sangat penting untuk kita belajar, semua orang untuk belajar lah kalau paling baik. Dalam YouTube banyak, dalam banyak, dia tengok kat YouTube pun banyak, boleh tengok. Dia ada macam-macam cara untuk breathing technique ni. So boleh gunakan ikut kesesuaian kita, jangan risau. Okay, yang progressive muscle relaxation ni maksudnya dia relaxkan kita punya muscle. Dia merupakan elemen-elemen sensasi kita, imaginasi kita dan kita bayangkan. Dan kita berdialog dengan kita punya anggota badan. Okey. Dia mulakan dengan dekat kepala, dekat dahi, forehead ni kan. Dia mula kat situ, kita breathing technique dulu, dah relax, lepas tu kita bayangkan, kita gambarkan dekat kita punya dahi, forehead ni, tenangkan dia, kita kata tenangkan, rasa lembut, masa dekat situ, dan kemudian kita relax sekejap dan kita sebutkan
affirmation lah, maksudnya kata dahi relax, tenang, aku rasa relax. Kemudian dia turun kepada mata. Kemudian kita bayangkan mata kita relax, tenang. Kemudian terusnya lah dia ikut sekuen ni. Okay. Sampai kepada kaki kat bawah tu, tu. Lepas tu you relax. Itu proses ini lebih kurang dalam 10 minit. Okay. Relax balik. InsyaAllah. Ni dia panggil progressive muscle relaxation. Ada juga yang guna pendekatan dia mula pada bawah. Daripada bawah sampai kepala naik atas. Ada orang dia guna, dia mana-mana yang kesesuaian masing-masing lah. Ada yang guna daripada ke atas, bawah. So dia orang ada alasan-alasan dia lah. Okay. Tetapi yang penting kita communicate dengan kita punya badan, beritahu dia untuk relax. InsyaAllah benda ni boleh relax. Okay, next. Okay, yang ni very powerful punya strategi, dia panggil EFT, Emotional Freedom Technique. Okay, yang ini anda boleh sebenarnya dimulakan oleh seorang medical doctor. Dia buat dia combinekan dengan acupuncture punya style. Acupuncture kan dia akan letak guna jarum, ini perubatan Cina. Dia mulakan taruh jarum dekat poin-poin dalam anggota badan kita lah. Dia mengikut perubatan acupuncture ni mengatakan dalam seluruh badan kita ni ada 360 poin. 360 poin ni yang mana kalau kita sentuh poin-poin itu, dia boleh menjadi orang kata trigger kepada nerve untuk aktif dan sebagainya lah. Sebab tu dia guna, kalau katakan sakit jantung ke apa, dia ada poin-poin dia akan masukkan jarum dan dia letak. Acupuncture biasa kan. Tetapi teknik ni dia tak gunakan jarum, tetapi dia gunakan tapping. Tap. Maknanya kita tap. Menggunakan 2-3 jari, kita tap beberapa kali dekat poin-poin tersebut. Dalam konteks ni, okay, kalau you buka surf dalam internet ataupun dalam Google, you type EFT, dia akan bawa you pada satu web Dr. Craig punya. Dia asal daripada dia lah. Dia ada dalam 25 poin. Tapi yang ini disimplifikan 8 poin saja. Okay. Maksudnya dia mulakan, kita tap, gunakan jari, tap. Berapa kali nak tap? Lebih pada 10 kali. Dia mulakan dengan di kepala, top of the head. Kita tap. Katakan kita tengah stres, sebelum kita mulakan, kita kena buat affirmation. Affirmation ni apa? Affirmation adalah kata-kata semangat lah, yang positif. Dia tak boleh negatif. Sebab minda kita hanya boleh terima kita setkan dalam minda kita affirmation yang positif. So contoh dia kata, even though I am stressed, I deeply and completely accept and forgive myself without judgment. Okay. Ini bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Melayu, you boleh buat lah. Walaupun aku stres, aku boleh terima diriku seadanya dan aku boleh sihat seperti biasa. Okay. Mula-mula kita buat macam tu. Kita niat macam tu. Kita consider sebagai pasang niat lah. Lepas tu kita buat? First, dia kena ikut sekuen dia. Kena ikut tertib dia. Dia mula dengan top of the head. Okay. Top of the head kita tap di sini, lebih kurang kita tap lebih kurang 10 ke atas lah, jangan kurang daripada 10. Tap, jangan ketuk kuat-kuat, pecah kepala nanti. Just 3 jari ataupun 2 jari tap. Anda nak pakai 2 tangan pun boleh macam ni. Kalau anda buka yang YouTube ada banyak cara lah. Kemudian diikut dengan eyebrow kening kita tap kat kening pula macam ni. Okay, relax. So kita sebutlah relax, aku tenang. Lepas tu
Lepas tu kita tengok side of the eyes, tepi mata, tap. Okay, gini. Lepas tu under nose. Under eyes, sorry. Next step is under eyes lah. Bawah mata, kita tap. Kemudian under nose. Point yang ke-6, chin, dagu. Okay, kita tap sini. Point yang ke-7, collarbone. Collarbone ni kat serangka ni kat dekat sini kan ada dua tulang kat sini. Kat situ collarbone. Dia panggil collarbone situ, kita tap. Dan last sekali underarm, bawah ketiak. Nak pakai 2 jari boleh lah selain dengan, tapi biasa macam ni. Tap. Buat 3 kali. Lepas tu round itu round pertama, relax sekejap. Okay, kita rasa macam mana? Kalau rasa relax, kalau masih lagi terasa ni, kita buat sekali lagi. Buat berapa kali baru. Saya praktis ini untuk pening kepala, insya-Allah tak payah makan Panadol lah. Okay, dia kalau kita praktis benda ni, tiap-tiap pagi kita buat relax. Kan kalau perasan tak kalau dekat-dekat nyonya anti tu, dia akan buat ni. Tangan dia okay, yang kata ada yang relax, yang tenang ni kan. So dia tiga pusingan buat. 1 sampai 8 relax sekejap, lepas tu next kalau tak buat ni buat lagi sampai 3 pusingan. InsyaAllah kalau kita buat ni, kalau kita praktis benda ni, dia sangat berkesan benda ni. Anda boleh surf dalam YouTube pun, ada banyak tunjuk cara dia, ada a lot of ni. So this one is very powerful, bagus untuk amalkan. Okay, next. Okay, ni psycho spiritual ni fokus kepada spiritual lah. Kerohanian yang kita sebut tadi kan, hakikat kekuasaan Allah kita kena terima seadanya. Apa yang berlaku ni bukanlah orang kata berlaku secara spontan. Kita kena terima seadanya, terima keadaan bahawa benda ini memang telah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah, bahawa kita kena tahu bahawa Tuhan tidak akan memberi apa-apa cabaran ataupun dugaan pada setiap makhluk dia kalau dia tahu bahawa makhluk dia tak mampu. Maksudnya cabaran ataupun yang berlaku pada diri kita sebenarnya Allah tahu bahawa kita boleh hadapi. So that's why setiap orang akan ada masing-masingnya cabaran. Okay? Itu berlapang dada, terima ujian, terima doa dan sebagainya. Berdoa serta bergantung, harap kepada Tuhan, pada Allah, dan cuba untuk tenang belajar. Breathing teknik tadilah, relax dan apa. Isi masa dengan ibadah dan perkara-perkara yang bermanfaat dan sebagainya. So this is dia panggil spiritual, psycho-spiritual. Okay. Sekarang ni banyaklah orang dah, even dekat barat sana pun banyak ahli-ahli psikologi, dia dah go for spiritual punya, psycho-spiritual. Okay, sebab tu di barat sana dia ada amalan-amalan untuk tenang, meditation dan sebagainya. Kebanyakan mereka dah mula cari on spiritual. So kita macam kita orang-orang Islam, kita dah ada kita punya cara dan sebagainya. Dan for those yang non-Muslim, dia ada cara-cara dia, dan kita kena ingat bahawa back to God. Maksudnya apa-apa ajaran yang kita amalkan sebagainya. Okay, next. Okay, terapi ketawa sangat menarik. Selalunya saya ada ajar untuk stress management. Kalau kelas bersemuka ni, kita akan ajar cara-cara untuk ketawa. Teknik ketawa tanpa sebab. Dia bukan menghilangkan stres secara permanen, tetapi dalam keadaan tersebut dia boleh mengurangkan kekurangan. So, kita ketawa dan sebagainya. Kalau anda buka dalam Facebook, type situ laughter therapy, ada banyak. Dia mulakan di India sebenarnya. Dia ada satu kumpulan, dia dah tubuhkan kelab ketawa.
Di mana kelab tu dia akan berjumpa tiap seminggu sekali, akan berjumpa dalam berjumpa, dan di situ dia akan ketawa for no reason, just untuk ketawa. Okey, mesyuarat dia, agenda pertama ketawa, agenda kedua ketawa, agenda ketiga ketawa. Dan kadang-kadang dia ketawa sampai mati. Tak adalah. Mereka aktiviti dia ketawa, sebab ketawa secara naturalnya dia boleh reducekan heart disease, natural painkiller dan sebagainya. Untuk kelas saya, kalau kita ada kelas bersemuka, memang kita akan ajarlah laughter therapy ni. Menariklah dalam kelas tu orang akan ketawa dan sebagainya. Okay, next. Okay, yang ni video pun tak boleh nak tunjuk sebab video dia cerita tentang keseluruhan cerita tadi. Alright, saya rasa last slide aku ni, dah tak ada lagi. Okay, saya buka serah balik pada Atika. Kalau ada soalan ataupun mungkin ada orang nak share bagaimana cara mereka berhadapan dengan stres, sebab berbeza, setiap orang hadapi stres yang berbeza. Okay. Alright. Terima kasih Tuan Abdul Aziz di atas perkongsian itu tadi. Diharapkan ia dapat memberikan manfaat dan panduan buat semua hadirin, terutama bagi individu yang sedang berhadapan dengan situasi stres semasa tempoh pandemik ini. Okay, actually saya dah ada terima beberapa soalan. Okay, antara soalan pertama, sekiranya seseorang itu ada tanda-tanda seperti kemurungan atau masalah mental disebabkan stres, sebagai ahli keluarga ataupun rakan, apa yang boleh kita buat untuk mendapatkan rawatan? Okay, kalau kita dah tahu tanda-tanda tadi, antara tanda bukan itu antara tanda-tanda lah, bukan confirm dihadapi. Okay, kalau di peringkat stres ni, okey lagi, kira kita boleh bantu, maksudnya tanya dia, kalau katakan keluarga kita lah, adik kenapa, adik rasa macam mana dan sebagainya, kita tanya. Tapi kalau dah peringkat anxiety ataupun dia dah teruk sangat, kita nampak dia menggigil, fizikal dan sebagainya, paling baik kita bawa dia pergi dekat hospital dan dapatkan rawatan. Okey. Ataupun kalau ada kaunselor, jumpa dengan kaunselor. Okey. Kalau dia peringkat teruk, mungkin kaunselor akan refer dia kepada psikiatris. Okey. Masalahnya orang kita ni, orang kita punya stigma tentang bila kita kata kita bawa anak kita jumpa psikiatris, orang kata, "Oi, anak kau ni gila ke kan nak jumpa psikiatris?" That is a stigma. Orang takut nak jumpa psikiatris sebab orang duk anggap psikiatris ni gila. No, tak ada. Sekarang ni bukan. Mereka bukan rawat orang gila ni, tapi dia yang macam ni lah, yang ada anxiety disorder, yang ada depression disorder, bipolar disorder, mereka akan dengar dan kemudian akan buat beberapa treatment, dia akan bantu. So tak perlu risau, tak perlu takut ataupun takut orang kata keluarga kita gila. No. Dia tak ada kaitan dengan gila. Gila ni satu peringkat yang paling teruk sekali. Kita pun tak boleh nak confirmkan dia gila ataupun tidak gila. Yang boleh confirmkan adalah psikiatris. So better jumpa dengan psikiatris. Kalau ada kaunselor, cari kaunselor yang berdaftar atau kaunselor yang qualified. Sebab kat luar sana banyak orang claim dia jadi kaunselor, dia ni kadang-kadang dia lagi teruk. Okay. So itu salah satu cara lah untuk ni. Kalau kita boleh bantu, kita bantu ialah dengan mendengar. Teknik dengar apa yang dia ni, jangan judgement dia, jangan kita menghukum dia. Kita dengar dulu apa sebenarnya. Alright, okay. Okey, soalan kedua, adakah semua stres itu tidak baik? Okay, dia bukan gini ya, dia stres ni yang tadi kita sebut ada dua kan, stres positif dan stres negatif. Stres ni sebenarnya kita perlukan stres. Bayangkan kalau kita tak ada stres, hidup kita rasa boring, tak ada cabaran.
Tetapi yang kita tak mau stres yang berterusan, yang memberi kita lagi teruk. Seumpama yang tadi saya bagi perumpamaan lah, macam kita pegang gelas kosong ataupun gelas yang ada isi air. Gelas tu kita pegang, tapi lama-lama dia akan menyebabkan tangan kita jadi lenguh kan, kalau kita biarkan begitu saja tanpa letak di atas meja kan. So that's why stres itu, kalau orang kata stres itu negatif, maknanya tak betul lah tu. Stres kita perlukan. Tetapi had dia sampai mana, peringkat mana stres yang kita perlukan. Sebab tanpa stres, kita tak akan bergerak lagi jauh. Stres ni sebagai orang kata sebagai booster untuk kita lah. Okay, so maksudnya jangan takut dengan stres. Saya ada satu lagi talk yang selalu saya bagi talk kepada dekat staff-staff TNB. Tajuk saya adalah tentang berdamai dengan stres. How to make your stress as your friend. So gitu. So kita jangan takut dengan stres. Okay, alright. Okay. Soalan yang ketiga, kenapa dulu seseorang itu boleh handle stres yang besar, tapi di zaman sekarang kalau stres yang kecil pun akan cepat membuatkan seseorang itu down? Okay, again satu lagi, dia bergantung pada individu itu sendiri. Contoh teknik stres yang saya tunjuk ni antara teknik, ada banyak lagi kita boleh yang mungkin sesuai untuk kita. Teknik yang kita gunakan tu mungkin sesuai. Contohnya breathing teknik ataupun EFT tadi kan, sesuai untuk kita. Doesn't mean that teknik kita ni sesuai untuk orang lain. So setiap orang dia berbeza. Ada orang bila stres, dia hanya cukup makan asam boy je cukup. Kan? Ada orang bila dia stres, dia ini nak tunjukkan perbezaan ni. Ada orang bila dia stres, dia makan lagi banyak bandingkan dia tak stres. Cara dia hilangkan stresnya adalah makan. Kalau dia tak makan, dia lagi stres. So dia makan, dia akan mengurangkan stres dan badan dia akan jadi lebih naik dan sebagainya. Itu orang kata, dia kata aku stres lah. Kita tengok badan makin besar, stres ke apa kita tengok kan. Tapi ada orang bila stres dia tak lalu makan. Okay? Dia tak lalu makan. So berbeza. Pendekatan tu berbeza ikut kesesuaian masing-masing. Okey, kalau soalan tadi, dulu kenapa kita boleh handle, sekarang kita kenapa kita tak boleh handle? Okey, dulu cara suasana berbeza dengan sekarang. Okey, tuan-tuan. Sekarang ini berbagai. Okey, berbagai-bagai suasana yang sangat berbeza, tak sama dengan dulu. Sekarang ni ada banyak social media, ada banyak perkara-perkara lain lah. Dulu tak ada. Sebab dulu suasana berbeza. So suasana itu mempengaruhi. Okay? Okay, alright. Okay, soalan yang keempat, macam mana kita nak tahu stres kita tu normal atau tidak? Kita sendiri yang tahu. Kita sendiri. Salah satu cara adalah kita ambil ujian, anda boleh search dalam internet, type DASS. Dia ada banyak ujian free punya. Anda boleh gunakan tu. Dia salah satu cara indikator untuk nak tahu aku stres ataupun tak stres. Yang kedua, kita boleh guna yang tadi 10 soalan tu yang saya sebutkan tadi tu pun boleh jadi juga indikator. Yang ketiga, dengan kita mengenal pasti yang tadilah kita punya fizikal tadi, simptom-simptom, kita punya mental dan sebagainya. Daripada situ pun kita boleh tahu. Kita boleh gunakan untuk anak-anak kita pun boleh juga. Okay, tapi kita tak boleh nak confirmkan kau ni stres teruk, tak ada. Dia hanya sekadar gejala saja, simptom-simptom. Okay? Okay. Alright, dia tanya, apa pendapat Tuan, ada tak apa-apa aplikasi yang boleh direkomendkan untuk mengurangkan stres? Apa? Mungkin game kot. Apa-apa aplikasi ni, okey, dia ada banyak. Orang kata apa, dia bergantung pada kita lah. Apa-apa aplikasi ni ikut kesesuaian kita.
ada orang boleh guna dengan tengok wayang, boleh riliskan stres dengan muzik. Okay. Ada orang dia boleh, dia boleh masak, ada orang hilangkan stres pergi mancing, ada orang, okay. Benda-benda macam itulah. Ada orang pergi shopping, dia menyebabkan suami dia lagi stres sebab pergi shopping, dia banyak guna duit suami dia bagi kad untuk contoh. So there is no, orang kata aplikasi, okay yang ini satu ni yang sesuai untuk semua orang, tak ada. Again saya katakan benda ini bergantung pada diri masing-masing. Okay. Dia tidak tetap. Sebab benda ni bergantung pada diri masing-masing. Okay, alright. Soalan terakhir. Sekiranya ingin mendapatkan rawatan di hospital, adakah kos rawatan tersebut mahal? Okay, kalau pergi hospital kerajaan, insya-Allah dia kos dia tak mahal lah. Tetapi kalau kita pergi ke hospital private, of course lah kos dia berbeza. Tapi kalau maknanya ikut nasihat doktor lah, psikiatris. Dia ada appointment, dia ada apa semua. Tapi kalau kalau you dapat jumpa kaunselor, dapatkan dulu. Sebab kaunselor ni dia ada cara dia, dan kalau dia kalau dia tengok seseorang itu dia sebenarnya dia punya depression dia teruk, depression disorder, so biasanya dia akan refer kepada psikiatri lah. So, kaunselor ni dia ada had dia tak boleh buat semua. Dia punya disiplin, dia tak boleh nak itu. Tapi kalau ada orang claim macam Bomo, dia claim, contoh lah, bukan Bomo lah, ini kalau ada orang claim dia boleh bantu semua orang, jangan percaya sangatlah, sebab masing-masing ada dia punya limitation dia ya. Okay, ada soalan kat ruangan chat. Tuan, apakah beza stres dan depression? Okey. Beza cuba Wani tengok yang slide yang ada 3, stress, anxiety and depression. Satu lagi. Okey, this one. Okey, dia beza anxiety and depression ni dia dah masuk kepada mental illness, kesihatan mental lah, gangguan mental. Gangguan kesihatan mental. Stres ni still dalam keadaan ini, anxiety and depression. Depression ni satu peringkat di mana kita rasa diri kita tak berguna, rasa useless, helpless, tak tahu apa nak buat. Yang itu menyebabkan kita menyendiri, dan kadang-kadang kita terfikir untuk menamatkan diri, riwayat hidup, kata tak gunalah aku hidup macam ni. Aku rasa macam aku tak guna dalam keluarga aku. Itu jaga-jaga. Kadang-kadang sampai satu peringkat dia boleh bawa kepada penyakit psikotik yang lain, seperti schizophrenia. Schizophrenia ada satu, dia dengar suara-suara, dia panggil hallucination. Dia dengar suara-suara gaib yang menyuruh dia buat sesuatu benda. Dan dia kadang-kadang dia nampak hallucination, dia nampak benda, halusinasi tuan. Nampak lembaga dan sebagainya. Itu dia kadang-kadang dia cakap seorang-seorang. Dia senang cakap dengan benda tu lah. Yang itu memang definitely kaunselor tak boleh bantu. Kita akan minta dia jumpa psikiatri, dan psikiatri ada cara dia, bagi dia obat-obatan dan rawatan berkala dan sebagainya. Dia itu yang peringkat kadang-kadang dia boleh bunuh orang sebab dia dengar suara tu kan. Kadang-kadang kan kita dengar banyak berita dalam TV dulu, anak bunuh nenek dan sebagainya kan. Itu kesan daripada benda-benda macam tu lah. Okay, alright. So maksudnya depression ni dia lagi worse lah daripada stress kan tuan? Ya, betul. Okay, alright. So setakat ni itu sahaja soalan yang kita ada. Diharapkan dengan setiap persoalan tersebut telah dijawab, dan
membolehkan semua mendapatkan kepastianlah berdasarkan situasi yang diajukan tadi. Kesimpulan yang saya boleh ambil daripada perkongsian Tuan Abdul Aziz, budaya peka dan peduli kepada keluarga sendiri, sahabat handal dan masyarakat sekeliling perlu diterapkan, dan sesiapa yang menghadapi masalah dan terkesan dengan pandemik amat disarankan untuk mendapatkan pertolongan dan tidak menghadapinya seorang diri. Setiap individu perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam menjaga kesihatan mental diri, keluarga dan komuniti bagi menghadapi pandemik COVID-19. Okey, sebelum saya akhiri program ini, ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Abdul Aziz kerana sudi menerima jemputan kami sebagai panel untuk program ilmu webinar pengurusan stres semasa COVID-19 dan para hadirin yang setia mendengar perkongsian ilmu sehingga ke akhir program. Saya Nurul Nuratika selaku moderator bagi program kali ini ingin memohon maaf sekiranya terdapat keterlanjuran tutur kata sepanjang program ini berlangsung. Sebelum mengakhiri program ini, suka untuk saya akan bacakan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin, terutama Tuan Abdul Aziz kerana telah menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya mewakili rakan-rakan ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan berjumpa lagi di siri webinar pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Aziz. Gambar. Oh, nak ambil gambar. Right. Kita semua on camera so that kita boleh ambil gambar untuk kenang-kenangan. Okay, Iqbal boleh ambilkan gambar Iqbal? Okey, kejap Semua dah ready ya? Okey. Ya. Sekali. 1, 2, 3. Okey. Alright, terima kasih Tuan Abdul Aziz di atas perkongsian ilmu. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih banyak Cik Aziz. Okey, sama. Terima kasih Cik Aziz. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih Cik Aziz. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama.